Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ni special kan. Hari ni untuk cerita pasal berkenaan dengan kisah-kisah yang berkenaan dengan kaum India lah. Sebab hari ni kan di Bali. Jadi tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ni datangnya daripada Hizril Junior. Jom kita teruskan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah kisah seram yang terjadi pada diri saya sendiri. Dekat apartmen Kinrara. Kinrara Court pada tahun 2004 dulu. Masa tu kan, saya ni baru je pindah dekat situ. Mula-mula saya duduk dekat situ okey aja. Tak ada apa-apa masalah pun. Tapi bila dah hampir setahun saya tinggal dekat situ, barulah saya tahu rupa-rupanya sejarah rumah saya yang tinggal tu ada benda yang tak kena tau. Dekat rumah yang saya duduk tu, rupanya bekas tempat tinggal pengedar dadah. Kira bekas rumah tokan lah ceritanya kan. Pernah jadi satu kes, polis serbu rumah tu tau. Ujung-ujungnya tu, tokan tu mati kena tempak tau. Dalam rumah ni lah. Bangsa apa tu saya tak nak cerita lah. Saya tak nak cakap lah kan. So, bila dah tahu cerita macam tu, la ilaha illallah, barulah saya ni sedar. Patutlah sewanya tu murah sangat. Sebenarnya kan, mula-mula saya masuk sini dulu, saya perasan jugalah. Yang jiran-jiran tu macam ada nak beritahu sesuatu. Tapi, setiap kali bila diorang nak bercerita tu, macam ada je masalahnya. So tak jadilah cerita sampailah ke sudah kan. Macam benda tu jadi macam tak kesampaian tau. Mungkin jugalah sebab saya ni jenis yang hai bye aja. Itu yang tak sempat nak bercerita lah tu agaknya. Baiklah nak dijadikan cerita. Satu malam tu tak pasal-pasal pula adik saya kena rasuk. Dan mulanya tu dia elok je tau. Tak ada apa-apa pun, macam biasa kan. Makan malam, elok je solat macam biasa. Tiba-tiba pukul 3 pagi tu dia bangun meracau-racau tau. Dan saya ni yang tidur dekat bilik sebelah terbangunlah sebab dengar bunyi bising kelentang kan. Dan bila saya bangun tengok dekat dalam bilik sebelah tu, bilik adik saya tu, habis dah. Almari dalam bilik tu hancur. Dia dah karate almari tu tau. Dek, kau ni dah kenapa ni? Aduh, habis rosak almari aku tu. Kau ni kenapa, dik? Serabut betul lah kau ni. Yang saya ni kan, bila dah tengok adik saya tu, dah lain macam sangat dah rupanya. Memang seram jugalah kan. Korang bayangkan lah tiba-tiba je dia cakap bahasa India. Kata orang lah adik saya tu dia gunakan bahasa India klasik tau. Tak kira lah dia cakap bahasa India klasik ke, bahasa India kuno ke, bahasa India biasa je pun. Yang pentingnya saya memang tak faham sepatah haram pun. Dah saya terkeras je kat situ kan, tak tahu nak buat apa. Nasib baik saya teringat dekat-dekat apartmen saya ni dia ada satu kuil India tau. Sebab adik saya ni cakap guna bahasa India kan. Terpaksalah saya pergi panggil Sami kuil tu jadi jurubahasa tau. Kalau panggil Pak Imam Karang takut tak faham bahasa pula kan. So, bila dah macam tu, saya biarkan adik saya dalam bilik tu aja. Saya kunci pintu depan, berlari tau. Berlari saya turun ke bawah, pergi dekat kuil tu. Nasib baiklah masa tu, Sami tu belum tidur lagi. So, terpaksalah kan. Saya minta tolong dekat dia. Merayu jugalah masa tu kan. Yelah pagi-pagi buta. Mau tak kena merayu kan. Untuk minta tolong dia tengok-tengokkan adik saya. Okey. Dipendekkan cerita kan, Sami tu pun datang dekat rumah saya, tolong ubatkan adik saya lah. Sami tu cakap, benda yang rasuk adik saya tu marah sebab adik saya pakai bilik tidur dia.
Sebelum-sebelum ni kan, saya tinggal dekat rumah tu seorang-seorang aja bang. Jadi, saya cuma gunakan bilik depan aja. Tapi, bila adik saya datang tinggal dengan saya sekali ni, dia duduk dekat bilik yang nombor 2 tu lah. Itu yang agaknya benda yang duduk dalam bilik tu terganggu tau. Kau nak tahu tak Sami tu suruh saya buat macam mana? Sami tu, dia suruh saya cari air kencing lembu. Air kencing lembu serius. Dia kata nak buat ubat untuk adik saya. Korang bayangkan lah tengah-tengah malam buta, pukul 3.30 pagi, pukul 4 pagi macam tu, mana saya nak cari air kencing lembu ni kan? So, terpaksalah saya tanya sana, tanya sini, tanya kawan-kawan, tanya saudara mara kan. Mana nak cari air kencing lembu ni kan? Nasib baiklah masa tu saya ni ada ramai jugalah kawan India. Kata member saya, dekat Puchong ada. Ada macam kandang lembu lah macam tu kan. Nak tak nak, terpaksalah. Pagi-pagi buta tu saya drive tau. Pergi ke Puchong tu. Memang bersungguh betul lah kan. Gigih betul saya pagi tu. Cari. Akhirnya dapat jugalah. Sampaikan orang yang dekat kandang lembu tu pun pelik tau. Kau ni dah kenapa pula lah nak air kencing lembu pagi-pagi buta macam ni? Orang terbiat ke apa? Tapi nak macam mana kan? Saya diamkan aje lah. Memang tak cakap apa pun. Saya cakap saya nak beli tau air kencing tu. Dia kata tak payahlah. Kau ambil je lah air benda ni. Aku pun tak guna kata dia. Dah ambil air kencing lembu tu. Saya pun bawa balik rumah. Sami tu buat macam mana tau? Air kencing lembu tu kan, dia ambil, lepas tu dia renjis dekat adik saya. Bukan kata renjis lah, macam basah lencun jugalah adik saya masa tu. Dah buat macam tu kan, dia biar tak tahulah apa yang dia baca masa tu kan. Tak sampai 5 minit pun, lepas dah kena renjis dengan air kencing lembu tu, adik saya sedar. Terus elok tau, pulih macam biasa je. Tapi, kisah seram ni sebenarnya bukan setakat dekat rumah saya je tau. Pernah juga, masa saya tinggal dekat sini dululah rumah yang betul-betul bawah dengan rumah saya ni, ada orang bunuh diri tau. Jiran saya tu, dia punya suami gantung diri dekat kipas. Tapi, tak tahulah apa sebabnya kan. Ada hutang halong ke, ataupun ada benda yang saya tak pastilah apa yang jadi masa tu. Jadi, bila dah suami dia tu bunuh diri kan, si isteri tu pun larilah balik kampung. Dan rumah tu kosong lah. 3 bulan tau rumah tu kosong. Tak ada sesiapa pun yang duduk kat situ. Tapi, saya yang duduk dekat atas ni, setiap malam bang, ada je bunyi. Ada orang menangis lah, ada orang macam mengeluh lah. Ataupun kadang-kadang tu, bunyi macam laki bini tengah bergaduh. Dalam bahasa India lah kan. Yang peliknya, bila si isteri tu balik semula ke rumah tu, terus senyap semula tau. Dah macam tak ada apa-apa pun yang pernah jadi dekat situ. Sebenarnya kan, yelah, kalau nak diceritakan lagi, macam-macam bang sebenarnya jadi dekat sini. Tapi itulah Alhamdulillah, sekarang saya dah pun pindah keluar daripada situ. Nasib baiklah benda tu tak pernah ganggu saya. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang pertama pada hari ni. Sebab special hari ni kan. Hari ni kan Happy Deepavali. Abang KSM ada buat 2 lah. Ada split cerita lah Maksudnya untuk kisah kali ni kita buat 2 cerita. And then kita akan ada lagi satu video. Dalam masa yang sama, dalam hari yang sama juga. Nanti korang check out lah video yang lagi satu ya. Sama juga kisah berkenaan dengan hantu-hantu dalam kaum India ni. Dan yang lagi satu tu kan, video dia lagi special sikit lah. Sebab Abang Syam kita tu, dia ada cerita kisah berkenaan dengan kawan dia kontraktor tau. Dapat projek untuk pecahkan kuil India. Mesti menarik kan? Okey, nanti korang cari video yang lagi satu tu. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua pula. Okey, untuk kisah yang kedua ni Untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Encik Rahman Muhammad. Jadi kita teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah kisah berkenaan dengan
satu perkara mistik yang pernah terjadi pada anak jiran saya dekat kampung dulu. Dan kisah ni bukanlah kisah yang dibuat-buat Dan ini adalah satu kisah yang benar-benar berlaku dekat kampung saya. Dekat kampung saya dulu kan, saya ni ada seorang kawan lah. Nama dia tu saya letak kat sini Abang Jaafar Dan Abang Jaafar ni dia ada 3 orang anak. Tapi yang saya nak ceritakan ni pasal anak bongsu Abang Jaafar. Masa tu anak dia dalam umur 14 tahun lah lebih kurang. Nama anak dia tu saya tak pasti tau. Tapi satu kampung saya ni memang kenal sangat lah dengan anak dia tu. Sebab perangai anak dia tu memang buas. Buas yang amat. Memang orang kata nakal lah sedang kata kan. Tak kira lah orang tua ke budak kecil ke semua dibantai. Semua diusiknya tau. Tapi untuk nak memudahkan cerita lah Abang KSM letakkanlah nama anak Cik Jaafar ni, kita letakkan nama sebagai Man. Okey. Nak dijadikan cerita kan, satu hari tu si Man ni balik daripada sekolah. Macam biasalah kan, balik dari sekolah kan. Budak-budak remaja macam dia ni, biasalah balik daripada sekolah tu bukannya terus nak balik rumah. Ada orang pergi melepak dulu, isap rokok lah itulah ini kan. Macam-macam tempat lah dia orang ni akan pergi melepak. Tapi spot biasa dia melepak tu dekat satu padang kecil tau. Dan dekat padang tu dia ada satu playground kecil. Dan dekat sebelah padang tu pula ada satu kuil India. Yang letaknya tu memang betul-betul dengan sebelah padang tu tau. Memang dekat sangat lah. Dan saya ni sebenarnya tak tahulah cerita yang sebetul benarnya tau. Apa yang jadi, kenapa boleh jadi macam ni semua, saya tak berapa pasti sangat. Tapi yang saya tahu, budak Man ni, dia pergi main dekat kuil India tu. Dan yang tak bestnya lah si Man ni dia boleh pecahkan patung-patung yang ada dekat tepi kuil tu. Kan biasa kuil kan tepi tu dia macam ada pintu pagar. Dan dekat pintu pagar tu kan ada ukiran-ukiran patung-patung tu kan. Patung-patung tu yang si Man ni pecahkan. Dan bila dah dipecahkan tu, masing-masing geng-geng dia ni semua lari lah. Konon-kononnya dah puas hati sangat lah buat macam tu kan. So, bila dah masing-masing balik ke rumah kan, termasuklah dengan si Man ni sekalipun balik ke rumah. Dia buat muka selamba je lah. Buat muka macam tak bersalah, buat muka dono je kan. Tak lama lepas si Man tu balik ke rumah, tak sampai sejam pun, Man tu dah mula dah buat perangai pelik-pelik. Tiba-tiba je dia cakap dalam bahasa yang memang kita takkan faham punya lah. Dia cakap dalam bahasa India kuno tau. Ada jiran India yang datang tengok dia tu pun sendiri tak faham tau apa yang si Man kata masa tu. Dan bermula daripada petang tu, dia cakap seorang-seorang je kat dalam rumah tau. Bercakap, tak berhenti-henti dia punya cakap tu. Dan cara dia cakap tu macam marah-marah tau. Sampai buih-buih lah tepi mulut dia tu. Saya masa tu ada jugalah pergi tengok, pergi melawat dia kan. Saya yang tengok tu pun takut tau. Dia tu macam dah kena rasuk dengan sesuatu tau. Jadinya, kawan saya Abang Jaafar ni pun pergilah panggil perawat Islam. Dengan niat nak pulihkan, nak ubatkan anak dia tu lah. Tapi tak jadi apa pun, tak berhasil. Makhluk yang mengganggu anak dia tu memang degil sangat-sangat tau. Memang susah sangat nak dibuang. Nak-nak pula, dia cakap bahasa India kuno kan. Memang semua orang ni tak faham lah. Itu yang jadi lagi susah sangat nak berkomunikasi dengan, nak proses, nak ubatkan dia tu memang jadi payah sangat tau. Dan benda ni kan, berlanjutan kan, sampailah 3 hari. Sebabnya, tak ada sesiapa pun yang dapat ubatkan anak Abang Jaafar tu. Jadi, bila dah makin lama keadaan anak Cik Jaafar ni lah, makin teruk tau. Dan bila masuk hari ketiga je, anak dia ni terus tak sedarkan diri. Tak sedarkan diri bukan terus terbaring je tau. Mula pagi tu kan, anak dia ni dah mula melompat-lompat macam monyet dengan tak pakai baju apa tau. Maksud saya bogil lah senang cakap Tak sampai tengah hari pun, dah daripada dia lompat memang tak berhenti sampai ke tengah hari. Lepas tu dia makin lemah, pam, terbaring. Terus anak Cik Jaafar tu meninggal dunia tau. So, moral of the story daripada kisah ni lah kita ni sebagai orang Islam, kita dilarang mengganggu rumah ibadat agama lain kan. So, pada anda semua, pesan-pesanlah pada anak-anak kita supaya hormat tempat ibadah orang lain. Tak kira lah agama apa sekalipun, kita kena menghormati kan. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan.
Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau tadi tu abang ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa, harap sahabat semua dapat maafkan abang ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng? Baiklah, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi satu video nanti. Jangan tak tengok pula tau. Hari ni juga keluar. Dan esok kita jumpa lagi pada pukul 4 petang. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.